Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat datang ke channel Cikgu Mai Intan Payung. Baiklah murid-murid, hari ini cikgu akan mengajar tajuk kata tanya. Dah bersedia ke belum? Baik, mari ikut cikgu. Kita belajar tajuk kata tanya. Baiklah murid-murid, sebelum kita belajar tentang kata tanya dengan lebih mendalam, mari kita lihat dulu pengenalan tentang kata tanya. Kata tanya digunakan untuk menanyakan sesuatu atau menyoal sesuatu. Kata tanya juga boleh hadir di hadapan atau di akhir ayat. Kata tanya boleh disertai dengan partikel kah jika kata tanya hadir di hadapan ayat. Apabila menggunakan kata tanya, haruslah mengandungi tanda soal. Berikut merupakan beberapa contoh kata tanya yang boleh kita gunakan sewaktu bertanya. Kita boleh guna berapa, mengapa, di mana, bagaimana, siapa, apa, adakah dan bilakah. Boleh ingat tak? Senang je ni. Pasti boleh punya. Apa? Banyak tak tahu bagaimana hendak mengingatinya. Tak apa. Jangan risau. Jom terus menonton video cikgu. Jangan risau. Cikgu Mai ada penyelesaiannya. Mari kita mengingati kata tanya melalui kaedah basi bidibam. Apa itu basi bidibam? Basi bidibam ialah akronim kepada kata tanya. Kita lihat satu demi satu. Huruf B yang pertama mewakili perkataan berapa. Kemudian kita ada huruf A, apa. Kemudian kita ada huruf S, I, C, iaitu siapa. Kita ada B, I, B, bila. Kemudian D, I, D, di mana. B, bagaimana. A, adakah. M, yang terakhir ialah mengapakah. Jadi apabila dicantum setiap huruf hadapan kata tanya ini membentuk basi bidibam. Mari kita mulakan dengan B yang pertama, iaitu berapa. Berapa digunakan untuk menanyakan jumlah, bilangan atau harga. Contoh ayat, berapakah harga barang itu? Maksudnya kita nak tahu harga sesuatu barang apabila kita pergi ke kedai atau pasar raya ataupun apabila membeli makanan di kantin sekolah. Kamu boleh guna berapakah? Makcik, berapakah harga bihun goreng ini? Ataupun kamu juga boleh menggunakan berapa ini pada akhir ayat. Contoh, umur kamu berapa? Air sirap ini harganya berapa? Dapat kan? Baik, kita teruskan lagi. Yang kedua ialah huruf A, iaitu apa. Apa digunakan untuk menanyakan binatang, hal, perkara ataupun untuk bertanyakan tentang sesuatu benda. Baik, kita lihat dulu contoh ayat. Nombor 1, apakah nama kucing kamu? Kucing ialah haiwan, betul? Jadi kalau kita nak tahu nama haiwan, kita boleh gunakan apakah. Ayat yang kedua, kamu juga boleh menggunakan apa untuk bertanyakan tentang sesuatu perkara. Contoh, Ainur, kamu makan apa? Maksudnya di sini cikgu nak tahu benda apa yang dimakan oleh Ainur. Jadi boleh guna apa. Sekarang kita lihat pula SIC, iaitu siapa. Jika tadi untuk bertanya tentang nama haiwan kita guna apa, sekarang untuk menanyakan tentang orang ataupun manusia kita guna siapa. Kita lihat contoh ayat yang diberikan. Siapakah nama ibu kamu? Dan
ayat yang kedua, nama kakak kamu siapa? Ibu dan kakak di dalam ayat yang cikgu beri ini merupakan manusia. Jadi kita perlu menggunakan kata tanya siapa. Baiklah murid-murid, BIB pula mewakili kata tanya bila. Baik, kita lihat bila. Kita akan menggunakan bila untuk bertanyakan masa. Kita lihat contoh ayat. Bilakah mereka sampai? Ataupun ayat yang kedua, kamu cuti sekolah sampai bila? Bermaksud kita nak tahu tentang masa. Dari pukul berapa ke pukul berapa, ataupun tempoh masa yang diambil untuk melakukan sesuatu aktiviti. Murid-murid masih ada bersama dengan cikgu, dan kita lihat pula huruf DI, iaitu di mana. Di mana kita akan gunakan untuk menanyakan tentang tempat. Kita lihat contoh ayat di mana. Di manakah tempat duduk saya? Dan ayat yang kedua, rumah Mawadah di mana? Jika gunakan di hadapan, tambah partikel kah. KAH tu. Okey? Dan jika kita guna di akhir ayat, tak perlu partikel kah pun tak apa. Bila kita nak tanya tentang tempat. Baiklah murid-murid, kita jangan buang masa lagi. Kita teruskan dengan huruf B. B yang kedua ini mewakili kata tanya bagaimana. Kita lihat bagaimana kita akan gunakan untuk menanyakan cara dan keadaan. Contoh ayat, bagaimanakah keadaan ibu kamu? Okey, apabila cikgu menggunakan kata tanya bagaimanakah ini untuk bertanyakan keadaan ibu, maksudnya cikgu nak tahu keadaannya bagaimana. Ayat yang kedua ialah cara untuk makan siput ini bagaimana? Kali ini kata tanya bagaimana hadir di akhir ayat. Baiklah murid-murid, sekarang kita teruskan dengan A. A yang kedua ini mewakili kata tanya adakah. Adakah kita gunakan untuk menanyakan soalan yang perlu dijawab ya atau tidak. Contoh, adakah kamu yang mengambil buku ini? Bagaimana hendak menjawab soalan ini? Kena jawablah ya atau tidak. Tidak, saya tidak mengambil buku ini. Kalau ya, ya, saya yang mengambil buku ini. Baik, kita tengok soalan yang kedua. Pensel ini kamu ada? Nak jawab bagaimana? Kena jawab, ya, saya ada pensel ini. Itu kalau ya, kalau tidak, tidak, saya tidak mempunyai pensel ini. Baiklah murid-murid, sekarang kita sudah tiba di bahagian akhir kaedah Basi Bidi Bam. Huruf yang terakhir ini huruf M. M ialah mengapa. Mengapa digunakan untuk menanyakan sebab dan alasan. Contoh ayat, mengapakah kita perlu membasuh tangan sebelum makan? Ayat tanya ini digunakan untuk bertanyakan tentang sebab. Dia nak tahu sebab kita perlu basuh tangan. Jadi, perlu menggunakan kata tanya mengapa. Yang kedua, kamu menangis kenapa? Tadi mengapa, sekarang kenapa? Kenapa dan mengapa boleh digunakan untuk bertanyakan sebab dan alasan. Boleh ya? Baiklah murid-murid, telah lengkap semua huruf dalam kaedah Basi Bidi Bam. Cikgu telah terangkan. Itu sudah sampai di penghujung video pembelajaran pada hari ini. Jika kamu perlukan latihan untuk tajuk kata tanya, kamu boleh dapatkan di ruangan description video ini. Cikgu telah menyediakan beberapa lembaran kerja tentang kata tanya. Bolehkah kamu kongsikan di ruangan komen video cikgu ini? Apa lagi aspek tata bahasa yang kamu ingin cikgu kongsikan dengan kamu? Sila tinggalkan komen kamu di ruangan komen. Sekian dahulu untuk kali ini. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like, share dan subscribe. Bye semua. Jumpa lagi.